Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertemuan pertama bulan September 2020 Kelab Pidato Perdana Cawangan Miri. Saya bagi pihak pengurusi dan jawatan kuasa Cawangan mengucapkan terima kasih dan syabas atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Bagi memulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berusaha pengurusi KPP Cawangan Miri, Puan Rubiah, ahli-ahli jawatan kuasa, kelab, jurulatih, para tetamu jika adalah. Hari ini kita tak ada tetamu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, rakan ahli KPP yang saya kasihi sekalian. Bagi memulakan majlis kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya mempersilakan pengurusi KPP Cawangan Miri, iaitu Puan Rubiah, untuk menyampaikan ucapan dan secara ringkas memperkenalkan Kelab Pidato Perdana kepada para tetamu jika ada. Dengan itu kita persilakan Puan Rubiah. Selamat malam semua. Jadi malam ini kita 5 orang saja. Hazim, pas menit pun kita dapat datang. Yang biasa tu siapa yang masih ahli hari ini. So, Jovanita dan Angel. Maksudnya KPP Miri sekarang kita ada 3, 4, 5, 6, 7 orang lah. Oh, masih ya? Masih. Tapi yang 2 orang tu macam ada masalah kan datang. Logistik lah tempat. Angel pun apa tu mungkin akan berhenti katanya kalau ikut plan-nya lah, sebab dia tak ada orang jaga anak sekarang kan, dan ada dia kan dekat di ulu sana, rumah mertuanya bercuti, tak ada orang jaga anak. Yang coba ditaruh pula masalah anak tu kawin. Nampak gayanya tinggal kita berenam saja kan, masuk Azim. Berenam termasuk Azim. Azim tak dapat adil lah ini. Masih tak ada. Kira? Oh, kira bercuti 2 bulan. Bercuti 2 bulan. Mungkin sampai lepas bulan 10 kalau dia dapat sambung lagi. Carol masih ahli lah. Oh, masih. Tapi di hari itu pun ada juga nak nyatakan mungkin nak berhenti, tapi tengok lagi lah katanya lepas selesai urusan family-nya. Okey. Apalagi yang saya ingin nak kongsi bersama lah, semoga walaupun kita tak ramai, kehadiran kita sentiasa maintain. Sebab kita ni rasa-rasanya cuma kita berenam saja yang masih nak teruskan dengan KPP kan. Tapi boleh diusahakan nak kita ini buat contoh macam yang kelas hari ini kan, kita open, kita kata macam invite untuk datang. Tapi biasanya promosi itu kita nak buat antara kita di sini ataupun lebih kepada SQ yang kita sendiri yang nak buat. Kita sendiri yang nak buat, tapi kita boleh gunakan FB page KPP lah untuk maklumkan situ. Jadi kita sendiri pun boleh share yang dari KPP punya FB. Kita pergi pada kita punya personal lah, mana-mana duka orang kita kenal kat FB kita yang berminat nak ikut serta. Semoga ada kesempatan ahli lah yang ada di sini. Miri saya so, kita ada yang apa nama SQ je. So nak buat sendiri struggle nak sebab KPP pun HQ dah ada 100% dah. Punya. So another thing yang kita boleh buat is macam contoh ada one class, kita rasa macam this class kita rancang untuk buat live supaya orang tahu di Miri pun ada.
macam tu. Itu pun kita boleh buat. Hari itu saya ada cadangan, mungkin kita nak mengadakan satu acara untuk kita di sini lah, tapi kita sendiri cadangkan dan just inform HQ saja lah nak buat family day hari itu kan. Oh ya. Ada juga saya tanya ahli yang 3 orang itu kan, 3 orang pun belum bagi idea cadangan lagi kan. Untuk kita boleh kita bawa kawan masa itu kan, ataupun potensial ahli kan. Boleh nak panggil lagi ahli yang lama, itu ada sedikit acara yang berkaitan lah. Tapi masih dalam cadangan anak bikin kita. Jadi boleh kan diadakan, kita tahu bila kan kalau semua setuju, kita coba buatlah bikin perjuangan. Tapi itu saya dah nampak ada PPP KTL, dia buat macam workshop biasa, macam mana nak deliver Itu sendiri yang organize. sendiri yang organize. Dan dia menentukan basic saja, dan waktu itu ramai orang datang. Sebab pidato tu selalunya macam ni juga 5-6 orang saja yang datang. Tapi waktu dia buat workshop tu buka, ramai datang. Dan ada 2-3 orang yang menjadi ahli. Ganjul tu kerap dari cawangan tu lah. Ya. Dia macam jadi start macam berubah sangat lah daripada rutin kita kan. Kita pun kan buat macam workshop juga kan. Ya. Itu pada inisiatif kita sendiri dan jurulatih kita kan. Kalau ada jurulatih itu yang Yang buka di mana masa di tempat-tempat buat Punya dekat orang sesi cantikan yang biasa. yang semua macam yang promote yang besar-besar lah, macam ada WhatsApp forwardable WhatsApp message lah. So kita memang forward ada bayaran apa lah. Bisa pasal mana nak buat dekat sini, shopping mall sini situ nggak tahu okey dah. Situ boleh. Mungkin semua dan yang register tu ada limited space. Yalah, sebab kita pun nak follow SOP kan, tak boleh ramai. Melainkan kalau ada bajet yang besar, kita buat tempat yang space lebih besar, mungkin okey. So boleh cuba aja dulu pun ramai orang datang. Mungkin next time kita cari Ya, betul. orang Kita limited space. better kita buat je terus untuk kita tahu macam mana flow-nya, macam mana proses, macam mana feedback. So bila untuk masa akan datang kita akan tahu, oh lain kali kalau kita nak buat, kita patut buat marketing info banyak beberapa hari sebelum, beberapa minggu sebelum. Ya. Tapi the best memang 2 minggu lah, dia tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat semun. Ya. Kalau sekejap sangat tak orang tak boleh adjust dengan masa. So kalau nak buat, kita buat lah. So bila hari yang kedua, sesi kelas kedua, bulan 9, adakah? Biasanya minggu terakhir kan 22 bulan satu. Bisa nanti 24 hari. Belum sampai kita kan. Mungkin bulan Oktober boleh buat bisa. So bulan 9 macam Terlalu awal. Asyik lah. Boleh saya. boleh juga sebenarnya kita nak tengok ada tak yang berminat nak Macam kita sebagai ahli kita tolong kelompokkan kawan. Atau kalau minat kakak jadi ahli lepas kan. Sebab yang saya nampak bagusnya kita buat yang tu, dia memang tan gaji. Orang okey sikit kalau dia melibatkan nak, at least dia dah nampak dah keahlian tu. Dan paling penting saya nampak lah kekurangan kekurangan marketing yang dibuat oleh Sandy untuk membuatkan orang sanggup nak bayar. Bila dia just bagi tahu bayar banyak tu untuk tempoh 6 bulan. Kenapa dia tak bagi tahu bayar berapa ringgit je dalam tempoh sebulan? So untuk cara marketing cara marketing, sebab orang akan nampak besarnya Jadi tengok 6 bulan. sebab kita saya nampak 6 bulannya, dia nampak amountnya. Tapi kalau kita pada dalam tempoh 6 bulan, you hanya bayar berapa ringgit untuk 1 bulan. Siapa yang sanggup kan? Tapi peranan kita macam pengurusi lah untuk sentiasa remind. Dan satu lagi macam kalau yang sanggup bayar
habis langsung, lagi bagus. So kalau dia nak naik tahap lagi, dia boleh macam prepare awal setiap bulan, memang dah set kan berapa banyak ni. So bila dah naik tahap, satu lagi garis awal ialah bila nak bayar lagi yuran. Tapi yang bagus dengan KPP juga, dia ada diskaun-diskaun tertentu. Macam kalau bawa partner kan, kalau jadi ni dia akan ada dia ada beberapa bayaran lah untuk pertama kali join. Macam saya 250 nak, Hanim 100. So family, kawan, adik, abang, adik. so benda tu yang tak dinampakkan. Kalau dia kata 250, kita berapa? 100. So untuk dua orang 350, seorang 250. Berbeza dengan bila dia mention bayar 250, dia 150. Berbeza. Dia 400 lah maksudnya dua orang kan. So itulah saya rasa kalau nak buat, boleh kita just tengok. Kalau ada orang jual, baguslah. Kalau tak ada, tak ada masalah, tetap juga kita je. Sebab kita tetap gunakan masa kelas. Kita buat sesi kita pun untuk orang nampak macam mana kita punya sesi. Tujuannya bukanlah semata-mata kita nak tarik dia terus jadi ahli, tapi untuk dia nampak bagaimana sebenarnya dengan join benda ni boleh membantu. Cuma sekarang ni isunya bila berbayar, itu yang jadi isu. Pertama, yang kedua adalah komitmen masa. So ini yang saya belum sempat lagi nak cadangkan dengan Sandy lah. Macam komitmen masa, contohlah kalau orang tu tak boleh nak datang, at least dia ada cara lain untuk join online Dan lah. sekarang ada juga ni. Itu pun okey lah. Contoh punya boleh. Macam yang topik yang ini kan, boleh kita buat dalam bentuk Google Meet online. Sebab sekarang ni pun banyak buat live online. Itu pun pengucapan awam kan. So mungkin macam ya, sebab ada orang macam kes yang Jovina, Angel kan. Tapi lepas tu pergi last pergi ujian penarapan, tapi tak ada impak pun. So kita tak tunjukkan impak daripada kelas tu. Sebab yalah, kalau kita tak turun kelas, kita tak berlatih, memang takkan nampak lah impak dia kan. Tapi terus pergi penarapan, memang hancur lah. Sayang lah, alang-alang lah. Yang ni bisa ada suggestion? Belum lagi, sebab sekarang di mentaliti Sandy masih lagi kurang lah untuk online. Even yang kita punya program juga, evennya program online pun sekarang sebab masing-masing komitmen bekerja, jadi memang stop terus. Tak tahu bila nak start balik. Semua busy dah sekarang. Dia tak macam kita mula-mula MCO, kita buat semua sibuk sebab tak ada buat apa kan. Sekarang nak boleh keluar Kan, so dah banyak alasan, dah banyak kerja. Back to the square one, but Ya. Mungkin boleh bagi tahu lah Sandy tak buat. Kita nak tengok kalau ada yang join, better. Kalau tak ada, okey lah. Tapi berapa hari bulan tadi? Aku cakap-cakap dah tak buat dah ke tak? kalau ujung bulan Ni 2 minggu selepas hari tu lah kan? Ya. pada sama dua. Ayo kelas second. Maksudnya Ya, kelas yang 25. kedua ni, Oh 25 kan? 25. sesi yang kedua nanti kita kalau boleh nak bawa orang nak masuk. Bawa orang. 5 plus 9. InsyaAllah ada. Saya kes harian ya. Memang last minute project. Terus fly. Saya boleh ikut fly hari Sabtu, tapi suddenly kan masalah flight. Jadi terpaksa fly Jumaat. Okey lah. Okey lah. So, sudah kita bincang nanti kita akan kebukakan pendapat sendiri. Kalau kita hari ini sendiri yang tak menaikkan PPP itu pantau macam tu aja macam kita bergerak gitu kan. Kita pun tak ada semangat hari sedikit. Betul. Ya. Okey lah. Kita bincang lagi. Terima kasih.
Alright, tepukan kepada pengurusi. Hadirin sekalian, pada malam ini kegiatan kita adalah dari rumus 8 darab 3 dan aktiviti kita adalah menguasai rumus kemahiran. Tahap 3 kaedah 6 iaitu jalin perhubungan erat. Berikut adalah peranan dan tugas pada malam ini. Peranan jurulatih akan diambil oleh Puan Lisa. Beliau akan membimbing kita untuk aktiviti pada malam ini. Penilai akan dilantik dari kalangan ahli sebelum seseorang pemidato tampil menyampaikan tugasan. Penilai akan memberikan ulasan terhadap kekuatan dan kelemahan pemidato berdasarkan tugasan kita pada malam ini, iaitu kemahiran jalin perhubungan erat. Hadirin sekalian, saya percaya rakan-rakan semua sudah bersedia dengan ucapan masing-masing. Meskipun saya baca skrip, tapi saya emosi sedikit dengan skrip ni. Untuk disampaikan di hadapan jurulatih dan rakan-rakan pada malam ini. Sebelum itu, bagi menyampaikan penerangan berhubung dengan tugasan pada malam ini, iaitu jalin perhubungan erat. Dengan tepukan gemuruh kita mempersilakan jurulatih kita Puan Nurulisa Poli. Dipersilakan. Baiklah, untuk pada malam ini alhamdulillah kita bertemu lagi, bersedia lagi bersama dengan saya, Cik. Dah lama dah tak beraksi di depan ni. Okey. Hari ini fokus kita lebih kepada bagaimana kita nak memantapkan sesi pengucapan awam dengan menggunakan kaedah kaedah 6, iaitu sepatutnya tahap yang kedua. Kenapa dia tak? Yang tahap 2. Di mana kita nak menjalinkan hubungan erat. Okey, boleh rujuk dekat buku ni. KKL. Udah KKL. Masih dekat KKL. Tahap 3. Tak, sepatutnya tahap 2. Tahap 3 Puan. 3 kaedah 6. Ya, memang sekejap. Kalau dalam buku ini dia tahap Jadi perhubungan erat. Tahap 3 kaedah 6. yes, tahap 3 apa yang kita nak. Sama-sama. Okay. So, bagaimana kita nak mewujudkan jalinan hubungan erat, di mana dalam buku yang telah ada pada kita, iaitu Anda Bisa Berbicara, dia kongsikan beberapa tips di beberapa cara, iaitu 5 perkara yang kita boleh buat. Namun sebelum itu, penting untuk kita faham kenapa kita perlu menjalinkan hubungan yang erat dengan penonton. Puan Rubiah, kenapa perlu? Supaya saya betul dekat dengan hati pendengar. Dekat dengan hati pendengar. Puan Hanim, kenapa perlu kita jalin hubungan erat? Untuk mengetahui latar belakang pendengar. Cik Faizul, mana hasil lepas? Mesej itu masuk. Okey. Untuk kita mendapat perhatian daripada pendengar. Perhatian. So kita nampak sini perhatian, mesej masuk, kenal siapa. Tadi Puan Rubiah cakap apa tadi? Dekat di hati. Okey. Kenapa kita perlu jalin hubungan erat? Paling utama sekali dengan penonton. Kenapa? Yang pertama, yang pendengar, kita penonton. Kita tak bercakap dengan kursi kan? Betul tak? So pertamanya, kenapa? Kerana penonton adalah orang yang dengan kita berkomunikasi. Pengucapan awam merupakan salah satu proses komunikasi. Faham yang itu? So pentingnya untuk kita jalinkan hubungan erat, iaitu penonton itu sendiri adalah mereka yang dengan kita berkomunikasi. Bila kita dah faham konsep itu, barulah kita beralih kepada untuk dekat di hati. Kenapa nak dekat di hati? Supaya mesej kita sampaikan mudah mereka faham. Okay? Dan mereka memberi tumpuan kepada kita. Dan juga sebelum itu, ia akan memudahkan untuk kita faham siapa yang bersama dengan kita.
Sebab itu adalah level yang pertama. Sebelum kita nak tahu bagaimana nak membina hubungan tu, kita kena tahu dahulu. Sebab itulah apabila kita dijemput sama ada nak berucap ke, berpantun dan sebagainya, tapi dengan FT kata kalau kita dijemput untuk membuat pengucapan awam, penting untuk kita kenal yang pertama siapakah penonton kita. Umurnya, jantina, dari mana, apakah latar belakang dia. Latar belakang ni pun banyak tau. Latar belakang keluarga dia ke, latar belakang pendidikan dia ke, faktor ekonomi dia ke. Sebab latar belakang, ciri-ciri penonton sangat berkait rapat dengan apa tajuk kita nak sampaikan. Contoh kita nak dijemput untuk memberi motivasi. Bagi tahu Cik Faizul, saya nak jemput Cik Faizul untuk bagi motivasi ni. Okey, boleh. Katakan semangat je lah. Dalam tempoh 2 jam je. Apa yang boleh kita buat? Kita cakap je lah. Dan kemudian kita pun bercakap di hadapan. Kita tak tahu pun apakah situasi acara yang kita nak ikut. Dan kita tak tahu siapa di depan. Dalam kepala kita, okey, motivasi untuk belia. Tapi kita tak tahu belia ni kat depan tu berumur 50 ke 60. Itu pun belia. Dalam kepala kita pula apa? Oh, 18, 25. Oh, kita dah ada meja dah tu dah. Cik Faizul ada meja dah. Apakah? Tapi bila dah sampai, sebabkan kita tak ada latar belakang tu, kita tengok, orang ni macam mana ni? So sebab tu yang penting, level pertama yang dikongsikan adalah kita kena cek dahulu. Kena semak dahulu siapakah penonton kita, latar belakang mereka. Okey? Itu adalah perkara yang pertama di mana kita kena tahu apakah latar siapa. Yang ni tak ada dalam kitab. Kita kena buat yang 5W 1H. Okey? 5W 1H. Apa yang pertama? Who? Siapa yang kita akan ucap? What? Apakah acara yang kita nak ikut? Okay? When? Bila nak dibuat tu? Malam, petang, siang, pagi? So kita nak kena tahu, kalau kita disuruh berucap pada sebelah pagi, okey lagi. Tapi kalau sebelah tengah hari, lepas orang makan, sangat mencabar. Sebelah petang, sebelum orang balik, lagilah mencabar. So kita kena tahu when. So bila kita dah tahu when, maka kita tahu apakah intipati-intipati dalam kandungan ucapan kita supaya lebih memudahkan kita dalam kata orang putih get in touch dengan penonton. Kalau sebelah petang, kita kena banyak buat lawak, kita kena buat macam-macam, buat cerita saja pun belum tentu lagi kena. Dia akan jadi macam apa dia membebel pula. Tapi kalau kita tak buat something perkara yang membuatkan mereka rasa terhibur, memang tak payahlah. Kan? So yang tu yang when. Apa lagi? Why? Kenapa? Kenapa kita perlu sampaikan? Maksudnya apa yang kita nak sampai tu, kenapa untuk orang kita nak buat ni? Okay? Apa lagi? Where? Where? Sebab where ni berkait rapat dengan tips nombor 1 dan cara nombor 1 yang akan dikongsikan sekejap lagi. Sebab bila kita tahu where, kita tahu when, memudahkan juga untuk kita menentukan apa penampilan. Apakah pakaian kita nak gayakan, yang kita pilih untuk masa kita berucap. Dan yang last sekali ialah how. Dah benda ni settle, selesai, baru kita dapat fikirkan macam mana susun atur penyampaian nanti. So ini best asas yang perlu kita tahu, kita persiapkan diri sebelum kita berucap. Di mana yang pertama memang berkaitan dengan who. So berbanding semua ni, kita akan bincangkan tentang who dulu, iaitu jalinkan hubungan gerak. Okey. Tadi Cik Faizul ada kata, dia sebut pentingnya untuk kita jalin hubungan erat dengan penonton adalah untuk apa tadi? Menyampaikan mesej. Okey. Menyampaikan mesej. Adakah semata-mata untuk menyampaikan mesej sahaja? Tidak. Apa lagi? Mestilah kita nak apa yang kita sampai
mereka terima seperti yang kita sampaikan, betul tak? Maksudnya mereka faham, mereka boleh proses dan hadam apa yang kita sampai, sama seperti apa yang mereka faham, dan bila mereka sampaikan balik kepada kita, selari benda tu, message tu. Itu yang kita nak. So maksudnya di sini menyampaikan message dengan berkesan. Kita nak sampai, so supaya tak ada salah faham. Tapi macam mana? Kajian Albert Mehrabian, dia mengatakan bahawa ada 3 perkara yang mempengaruhi seseorang, manusia itu mudah untuk faham mesej yang disampaikan. Di mana 3 perkara ini akan menyentuh emosi dan juga karakter seseorang. Apakah dia? 3V. Siapa lagi ingat? Saya pernah sentuh sebelum ni. 3V. Visual, Dia ada 7%, 38 ke ini 5. si aku ingat. Saya tak ingat dia percentage lah, tapi dia 3B lah. Siapa ingat? Visual memang Visual Verbal, di atas lah kan. Lepas tu, lepas visual, verbal yang paling last. verbal. Okay. Voice, Voice, vocal. Vocal. Benda ni yang kita boleh aplikasikan di dalam jalinkan hubungan erat, di mana benda inilah yang berkait rapat dengan apa yang akan saya kongsikan sekejap lagi. 5 kaedah, 5 cara yang kita boleh gunakan untuk membina hubungan yang erat. So bagaimana? Yang pertama sekali ialah dikongsikan di sini. Sebelum kita membuat pembentangan, kita perlu buat kajian latar belakang. Okay, seperti yang saya katakan tadi, kita kena buat kajian latar belakang berkaitan pendengar, tapi bukan sekadar pendengar, tapi semua ni. Sebab apa? Maklumat-maklumat inilah yang akan menentukan dari segi penampilan kita, iaitu penampilan. Kenapa? Sebab kita nak membantu supaya pertama kali kita berdiri di atas pentas ataupun di hadapan penonton, mereka dah rasakan aura. Mereka dah rasakan ingin tahu. Mereka rasakan, minat. So macam mana aura? Aura ialah dengan kita berpenampilan nampak kemas, nampak berkeyakinan, nampak berkredibiliti. Apakah jenis penampilan? Paling bagusnya ialah ada dua. Ini adalah sebaiknya, kod pemakaian yang sebaiknya untuk kita tampilkan aura nampak berpenampilan meyakinkan, aura yang tinggi dan juga aura yang berkredibiliti. Di mana sama ada kita guna business formal ataupun business casual. Okay? Business casual ni selalunya seperti yang saya pakai lah. Asalkan ada ni, dah okey dah. Okay, tapi pemilihan warna pun mestilah tidak terlalu macam baju striking pink, seluar polka dot. Itu memang dah totally bukan business casual. So maksudnya pemilihan warna juga mempengaruhi. Sebab itu kita kena tahu siapa yang di hadapan kita. Kalau di hadapan kita adalah orang berumur lingkungan 45 hingga 55. Business work casual tapi pemakaian yang nampak soft-soft. Antaranya macam color begini, warna yang begini, warna begini. Tapi kalau remaja, kalau perempuan pakai pastel ataupun warna yang terang. So kita kena tahu. Dan dari segi inilah juga yang mana satu? Apakah event tu? Kalau acara itu acara formal, takkan kita nak pakai baju casual. So ini yang akan membantu untuk menentukan. Jelas yang pertama? Okey. Yang seterusnya pula ialah yang kedua.
iaitu kita membuat permulaan bicara bersama dengan penonton. Iaitu kita akan berkait rapat dengan vokal dan juga verbal, di mana ia lebih kepada macam kita nak membina hubungan supaya penonton selesa dengan kita. Sebelum kita berucap, kita berdiri di hadapan, ambil masa sejenak, jangan terus berdiri terus Assalamualaikum. No. Diri dulu, starting, kita tengok penonton dah senyum. Itu adalah cara untuk kita buat anchor dan juga cara untuk kita grab attention. Orang akan pelik, kenapa dia diam Kita senyum je, kita tengok. Dalam a few second, baru kita cakap Assalamualaikum. Perlahan-lahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Okay, kita bukan kita kena kejar anjing. So, persatu perkataan. So, itu adalah antara teknik untuk kita membina aura. Kenapa kita nampak bila orang berdiri hadapan tu dia macam, wih, aura dia macam dah. Sebab apa? Dia mampu membuat orang senyap dan menunjukkan perhatian. So, kali pertama kita berdiri hadapan, dari itulah kita membina first impression, pandangan pertama. Benda ni sangat penting. Okay? Dan apabila kita dah buat yang ini, baru kita buat yang cara yang kedua, di mana kita bercakap dengan mereka. Selalunya kita menggunakan isu-isu semasa. Dah makan tengah hari dah, saya rasa memang anda semua bahasa tu selalunya kita tengoklah. Dia juga mempengaruhi siapa kita punya penonton tu, mempengaruhi apakah bahasa yang kita gunakan. Sebab nanti dia akan dimasukkan dalam cara yang kelima. So macam saya sendiri, saya akan santai. Kalau saya beritahu penonton saya di kalangan yang orang Sarawak sahaja, di kalangan umur lingkungan yang saya bagi tahu tadi, 45, 50 begitu, memang saya guna bahasa santai. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, you all memang rasa nak makan kan? Memang rasa perut pun lapar kan? So kita gunakan bahasa-bahasa yang link, yang ada connection dengan mereka. Itu nanti di bahagian yang kelima lah, cara yang kelima. Cuma apa yang saya masukkan di sini ialah kita mulakan dengan sesi bercakap dengan mereka, ambil isu semasa. Kalau kita tengok jam tu, kita punya sesi tu jam dah dekat nak makan tengah hari. Dah lah mereka banyak sesi sebelum ni. Dengan kita pula dah nak makan tengah hari. Orang dah nunggu sebelum lagi nak habis ni, aku nak makan ni. Kan? So, bila kita tahu dekat nak makan tengah hari, kita gunakan masa tu. Tapi, sebelum kita katalah, sebelum kita makan tengah hari, kita hadam dua benda ni biar terlapar betul. Orang nanti makan lebih bersemangat dan berselera. So, kita gunakan situasi semasa, situasi keliling. Tapi, lepas selesai benda tu, penting untuk kita bertanya soalan. Selepas kita, raih perhatian kan, kita tanya soalan. Adakah anda dah bersedia untuk bersama dengan saya? Ya. Dan satu lagi, kalau ya angkat tangan, anda sendiri kena buat. Adakah anda sudah bersedia angkat tangan? You kena buat. Sebab itu adalah cara kita buat mirroring. Maksudnya bila kita buat begini, mereka pun akan ikut kita buat secara tak langsung. Okay? Kita tanya soalan. Lebih baik soalan, ini cara yang kedua soalan yang berbentuk tertutup. Yes or no, ya atau tidak. Yang tadilah kita nak. Boleh juga soalan lain seperti kita tanya, baiklah, ini adalah hasil pembelajaran kalau buat training lah. Ini adalah hasil pembelajaran yang anda akan dapat sebaik sahaja selesai sesi 4 jam kita. Adakah anda sudah bersedia? Gitu. Sebab sebelum kita meneruskan sesi kita, sebab kita nak tengok mereka bersedia atau tak. Walaupun hakikatnya kalau sedia, tak sedia pun tak sambung. Kan? Tapi tujuannya ialah kita nak bina hubungan. Okay, itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi apa? Ingat lagi tak? Cara yang pertama tadi apa? Penampilan. Okay? Tapi sebelum kita tak buat penampilan, kita kena cek dulu apakah latar belakang dan sedikit background tentang program tersebut. Yang kedua pula ialah minta persetujuan. Okay, di mana yang boleh kita gunakan, kita antara yang saya kongsikan tadi buat anchor. Okay, anchor ni apa? Untuk kita build aura, untuk kita tarik perhatian. Okay, kemudian dah kita buat anchor tu, ingat lagi tak macam mana kita nak buat anchor tadi? Macam mana?
Biasa Berdiri. cakap pun jangan Jangan laju, tapi sebelum cakap dengan laju tu apa? Paling penting. eye contact. Eye contact sebelum tu. Diam saja. Diam saja. Diam sejenak, eye contact, cakap dengan laju. 3 tu. Okay? Kemudian kita tanya soalan. Tapi sebelum tanya soalan tu buat apa? Kita kaitkan dengan isu semasa. Supaya kita nak keadaan tu jadi macam tak terlalu tegang. Kita nak santai. So kita kaitkan dengan situasi yang berlaku di sekeliling. Kita tanya soalan mesti dalam bentuk tertutup. Ya atau tidak. Dan kita buat apa tadi? Mirroring. Apa mirroring? Yes, kita buat juga supaya mereka ikut. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh gunakan buat pilihan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti tertentu yang boleh digunakan. Yang pertama, untuk kita memastikan sesi itu sentiasa aktif. Okay? Yang pertama. Yang kedua, untuk membantu supaya proses menyampaikan mesej itu berlangsung dengan lebih lancar. Contohnya ialah bila kita sebut satu perkataan, mereka mesti membuat satu benda ataupun bersama-sama. Okey, tepuk. Okey, tepuk. Setiap kali kita cakap ini, okey, tepuk. Sebab kita nak tarik perhatian. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap dalam tempoh yang panjang, ada yang nampak macam kantuk kan. So kita boleh buat satu aktiviti. Bila kita sebut ni, apakah reaksi mereka untuk membalas. Macam ada yang dibuat oleh salah seorang trainer ni, trainer dalam marketing, online marketing dan juga bisnes lah. Dia akan sebut pagi. Dia sebut pagi, orang lain mesti reply pagi. Okay? Ada yang juga gunakan oleh Zizan Osman lah sebagainya. Dia akan sebut faham. Macam tu. Ataupun buat apa-apa aksi saja. Di mana aksi ni lebih membantu untuk kita grab the attention dan juga maintain kita punya momentum dalam menyampaikan mesej. Itu adalah yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya dia lebih berkait rapat dengan visual jugalah. Tu lakukan kegiatan bersama penonton. Okay? Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan verbal, iaitu penggunaan bahasa yang menggunakan kaedah dalam NLP, iaitu BAKD. Apakah BAKD? Cuba tengok buku. Apakah yang dikatakan dengan BAKD? Perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam proses kita menyampaikan mesej mestilah melibatkan BAKD. Sebab setiap orang yang menjadi penonton di hadapan kita, mereka mempunyai karakter dan karakter yang berbeza. Di mana karakter ini dia akan mewujudkan satu personality di mana ia gabungan daripada bagaimana kita berfikir, kognitif, bagaimana kita bekerja, gerak kerja kita, tingkah laku dan seterusnya bagaimana ekspresi kita. Namun BAKD ni lebih kepada seseorang itu memudahkan proses menerima mesej. Okay, so BAKD. Ada orang visual, V adalah visual. Ada orang jenis audio. Ada orang jenis kinestetik. Ada orang jenis digital. Digital dia kata. Digital. Apakah orang yang visual? Orang visual ni apabila dia belajar ataupun dan sebagainya, dia akan mudah untuk memberi perhatian, lebih untuk memberi perhatian apabila ada visual. Okay, contoh-contoh visual, tayangan slide, video, okay, gambar yang bergerak tu visual, dia nampak. Okay, dan seterusnya ialah A apa? Audio. Audio. Intonasi suara. Sebab tu dalam ucapan awam
kita belajar tentang intonasi suara. Apabila kita buat penceritaan, kalau benda yang seram, bagaimana intonasi? Kalau benda yang laju, bagaimana intonasi? So dari segi intonasi suara, music pun sesuai untuk orang audio. Sebab itulah bila ada satu slot yang membuatkan penghayatan lah, apalah, rasa bersemangat lah, ada alunan muzik. Sebab untuk menyerapkan lagi mesej tu sampai. So, ada orang jenisnya audio. Dia kalau tak baca pun tak apa, janji dia boleh tengok dan dengar orang tu. So ada orang jenis macam tu, mudah untuk difaham. Macam saya sendiri, saya adalah audio. Okay, macam Puan Hani dia ada ciri-ciri audio. Okay. Dan seterusnya kinestetik. Kinestetik dia kena buat, dia kena pegang, dia kena sentuh. Dan seterusnya ialah digital, dia banyak menggunakan berfikir dengan logik. So itu adalah BAKT. Ini barulah untuk saya D ni. Selalu saya dengar R, BAKR. BAKR, R tu reading. Reading tu berbeza dengan visual. Tapi kita ikutlah mazhab yang dia letakkan kat sini lah. Okay. So reading ni berbeza sebab tu bila kita buat ucapan awam ataupun training, perlunya untuk kita ada nota. Sebab ada orang, dia perlukan benda yang bertulis macam ni untuk dia baca. Ada orang kinestetik, dia perlu menulis. Kalau dia tak menulis, dia tak boleh. Sebab itulah bila kita buat training dan sebagainya kan, kita kena kombinasikan. Kita buat slide, ada gambar, ada video, cantik dan grafik, khas untuk orang visual. Audio pula, suara kita kena mantap. Macam suara Tuan Karish, suara dia memang mantap kan? Tapi kalau macam saya, suara pitching tinggi macam mana? Saya banyak menggunakan kinestetik, saya banyak menggunakan kalau reading memang anda kena prepare lah nota untuk dia baca. So kalau tak ada tu dia rasa macam berarti apa sekurang-kurangnya menulis ni. Oh dia nampak perkataan tu. Okey boleh. Kalau saya tak menulis lagi dah orang reading rasa macam dia lost. Okay. So tapi dalam ucapan awam bagaimana kita nak selitkan? Contoh dalam tempoh 12 minit maksimum, macam mana kita nak selitkan BAKD ni? Takkan kita tanya slide dan sebagainya kan? Sebab itulah kita gunakan perkataan yang berkaitan dengan BAKD yang ada dimasukkan dalam buku. Macam kalau orang visual, lihat, tengok, bayangkan. Kalau orang audio, dengar. Apa lagi? Dia banyak perkataan yang ditulis kat situ. Di mana nanti kita buat latihan, anda kena masukkan perkataan-perkataan tu dalam ucapan anda. Okay? Kalau orang kinestetik, apa? Cuba anda bayangkan anda menyentuh. So bayangkan dah visual kan? Menyentuh dah kinestetik kan? Kemudian anda terdengar. Audio betul? Itu yang dimasukkan. Kita masukkan. Fikirkan sejenak. Fikir itu adalah perkataan untuk digital. Itu yang dimasukkan dengan yang keempat ni. Kita penggunaan perkataan yang ada dalam BAKD. Yang terakhir pula ialah yang kelima, iaitu loghat. Yang ditulis kat sini ialah lingo lah, di mana kita menggunakan bahasa orang ataupun penonton yang di hadapan kita. Kalau mereka memang orang Sarawak, kita gunakan bahasa Sarawak sebab kita nak dekat. Sebab itulah kalau dalam tahap 1 kita digalakkan untuk menggunakan bahasa Johor Riau, betul? Tapi bila dalam tahap-tahap yang seterusnya, tahap kedua masih lagi Johor Riau. Bila dah masuk tahap 3, macam kami bertiga dah masuk tahap 3, macam Faizu hari tu dia sempat tahap 1. So masuk tahap 2 lah. Wih. Sebab baru masuk terus tahap 2. Bukan kaleng-kaleng. So bila masih tahap 2 masih lagi menggunakan Johor Riau untuk ditekankan. Maksudnya nanti bila ada sesi penarafan kena buat Johor Riau punya bahasa. Tapi untuk tahap 3 kita boleh menggunakan bahasa-bahasa lain. Kita boleh campurkan dengan bahasa English. Boleh. Tak jadi masalah sebab kita kena tengok penonton kita siapa. Gitu. Boleh? So, untuk mengeratkan hubungan, menjalinkan hubungan, gunakan 5 cara ni. Saya kita ulang. Okey, yang pertama, apa patut kita buat? Penampilan. Sebelum penampilan? Research. Research, very good. Oi, tak tahu. Ekor kita. Latar belakang. Latar belakang.
belakang. belakang. Kita kenal pasti siapa di hadapan kita. Okey, kemudian kita boleh tentukan apa penampilan kita. Bagaimana kita nak membina. Yang ni sebenarnya, yang satu ni bagaimana kita nak membina pandangan pertama. First impression. Okey. Cara yang kedua pula ialah apa? Cara yang kedua ialah Persetujuan. minta persetujuan. Tapi sebelum kita buat minta persetujuan tu, apa yang kita perlu buat? Senyap. Anchor. Anchor. Macam pesawat kapal, kita nak melabur kan, kita letak punya anchor. Contohnya? Oh, dia pergi toilet tadi. Contoh anchor, apabila orang memanggil, kita tak selalu bola. Bila orang manggil kita ke depan, kita berdiri, kita senyap dulu. Diri statik, kita senyap, kita tengok sekeliling, kita senyum. Bercakap permulaan tu perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mula. Orang panggil Benar kan. juga. Di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan membuatkan kita nervous. Gemetar tau. Jadi bila di sini kita buat benda tu, kita jadi lagi rasa gemetar. So itu adalah antara salah satu cara yang boleh membantu untuk kita mengurangkan rasa gemetar yang membuatkan kita tak boleh nak mengucap. Rasa gemuruh tak apa. So, gemuruh jiwa, itu kita nak. Tapi jangan gemetar rasa. Jadi tak kena, kan? Puan Rukiah selalulah kau main dia punya planning tu dah cantik. Dia punya gementar tu. Okay, so kita buat anchor. Dan juga kita punya pendengar pun boleh bersedia Ya. untuk menerima kita. Betul. Tepat. Sebab kita nak mereka macam, apa dia diam Dia nak perhatian. Kita nak mereka bagi perhatian. Yang kedua, kita nak wujudkan rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga pula, kita nak bagi dia rasa berminat. Sebab kita nak tunjukkan aura yang tinggi, penampilan yang berkeyakinan dan berkredibiliti. Okey, kemudian lepas anchor kita tanya soalan. Soalan apa? Yang berkait rapat dengan situasi semasa lah kan. Selepas kita buat hubungan tu, kita akan tanya soalan untuk memulakan sesi, iaitu yang berbentuk tertutup. Ya ataupun tidak? Adakah anda dah bersedia? Masa tu kita buat mirroring terus. Okey. Yang ketiga, kegiatan bersama. Kita kena buat. Setiap kita kena pilih. Kalau aku ucap, aku mesti ada this is my trademark, begitu. This is my tagline. Kita kena ada. Okay, kena ada benda tu. Boleh fikirkan. Yang keempat, apa tadi? Yang keempat ni, VAKD. Macam mana kita nak masukkan dia dalam ucapan awam? Apakah dia? Gunakan perkataan-perkataan. Okay, betul. Cukup. Contohnya? Membayangkan visual. Very good. Betul part. Lagi Puan Rubiah, contoh lagi, audio. Buku depan mata. Dengar. Bercakap. Bercakap. Betul. Digital. Tuan Cik Arish. Pernahkah anda terbayang? Digital. Digital. Fikirkan. Adakah anda Fikirkan. fahami? Yang digital melibatkan perkataan yang mereka boleh menggunakan daya fikir. Okey. Okay. Daya fikir. Kalau bayangkan, kita buat image dalam kepala. Okay. Digital ni daya fikir. Okay. Yang kelima pula ialah sekali, yang terakhir. Sasulan logat ataupun linggo. Kita gunakan bahasa penonton. Okay, so itu adalah 5 perkara. 5 cara kita boleh gunakan untuk penerangan yang lebih lanjut berkaitan dengan ini, terutamanya yang nombor 4. Apakah perkataan-perkataan kita boleh gunakan untuk dalam ucapan awam kita nanti? Kita rujuk dalam buku. Kita boleh pilih perkataan-perkataan tu, kita masukkan. Maka nanti dalam sesi latihan, kita akan aplikasikan ke 5 cara ini, okay, dalam ucapan kita, dan kemudian masukkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan BAKD. Okey, untuk latihan masa yang diperuntukkan dalam 5 minit ke 12 minit maksimum. Buat 5 minit dah cukup dah. Sebab kita nak balik awal.
5 tu 8 lah. 5 tu 8. Cuma ada maksimum 12 ni. Oh iya ke? Tapi Dah- kita sih dah pakai upgrade ke? 12. Ha? Kita buat 12. Dah upgrade ke? Kami dah tadi lah. Sial, kita target buat 5 saja boleh? 5 minit. Kita buat yang Lima 5 ke 8. 5 ke 8. Okey, macam biasalah. Bel pertama 5 minit. 7 minit. 8 minit. So maksudnya kalau dah bel pertama tu dah lepas, kalau nak tutup terus pun boleh tutup terus. Sebab dah lepas 5 minit. Boleh ya? Boleh. Okey, baiklah, rasanya itu saja. Tak ada apa-apa soalan. Kita teruskan dengan sesi kita seterusnya. Dipersilakan pengerusi majlis. Terima kasih pada jurulatih. Kita beruntung pada malam ini kerana jurulatih kita yang kita sayangi ini telah kembali ke arena. Mengajar kita di kelas pidato kita pada malam begini. Baiklah. Seperti mana yang telah dikatakan tadi, aku dah lari daripada skrip. Mula cari skrip. Lihat skrip itu. Seperti mana yang telah dikatakan tadi, sekali lagi kita berikan tepukan yang murah kepada jurulatih supaya dia datang lagi minggu depan. Minggu depan. Baik. Kita akan membuat persediaan untuk kita punya ucapan. Sekarang sudah menjangkau 9.13 minit malam. Dan seperti mana yang telah diberitahu, kita akan gunakan 5-8 minit 5 ke 8 minit. Dan saya akan berikan laluan selama 5 minit untuk persediaan. Dan kita akan mulakan pada 9.20 nanti. Okey. Pidato pertama kita ikut giliran dalam buku lah. Hai. Buku latih mesti yang terakhir. Okey, jurulatih terakhir. Adik, kamu tak kelakar latih ni dah boleh penuh. Atas bawah, atas bawah. Okey. Bawah atas. Terlalu sejuk. Kita mulakan dengan sesi latihan untuk kelas pada malam ini. Dijemput ahli yang pertama untuk menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk Aku Dalam Politik. Dipersilakan Tuan Karish Fadilah bin Muhammad Ali. Boleh dia MC je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 12 September 2020, iaitu besok, merupakan hari penamaan calon untuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Siapa yang ada ikut perkembangan politik Maaf, di Sabah? Sikit-sikit. Saya rasa lebih kurang 3 minggu yang lepas, Ketua Menteri Sabah telah membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Ini adalah atas dasar pergolakan politik yang terlalu hangat dan hebat yang berlaku di Sabah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bercerita tentang saya dalam politik. Tak pernah juga saya terfikir bahawa satu masa nanti saya akan menjadi salah seorang ahli parti dalam satu parti politik. Tetapi saya pernah beritahu anda bahawa saya bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri suatu ketika dahulu. Puan, itulah cita-cita saya pada masa persekolahan lagi. Dan memandangkan keadaan itu, saya bertekad untuk melanjutkan pelajaran saya ke tingkatan 6
Kononnya bila kita terus di tingkatan 6, suasana politik akan mula tercipta di sana kerana kita boleh memendekkan lagi proses pembelajaran apabila kita melangkah ke universiti. Politik adalah satu gerakan untuk merubah. Terdapat bermacam-macam jenis politik. Siapa tahu apakah sahaja jenis politik yang ada? Saya pun tak ingat banyak. Boleh bagi? Malaysia menggunakan sistem politik demokrasi. Demokrasi kita adalah demokrasi berparlimen. Berarti kita ada parlimen dalam kita punya demokrasi. Ada demokrasi yang tak ada parlimen. Ada juga fahaman politik seperti komunisme. Jadi ini adalah antara, manakah saya tak ingat, antara jenis-jenis politik yang ada. Balik kepada cerita saya pula, saya percaya isteri saya pun terkejut apabila saya mengambil keputusan untuk mengikut parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, iaitu parti PBB, merupakan parti yang terbesar dan terkuat di dalam negeri kita Sarawak. Pada ketika itu saya masih berniaga burger lagi di tepi jalan. Lebih kurang dalam tahun 2005, 2006, 2007. Saya mula berkecimpung dan ikut dalam sayap pemuda. Sebab masa itu masih muda. Anda bayangkan pada ketika itu saya tidak langsung tahu menahu tentang apa yang berlaku di sekitar, tapi atas dasar bahawa saya ingin nak membuat satu perubahan terhadap apa yang telah terjadi ke atas kehidupan, maka saya bertekad untuk mengikuti satu parti politik. Cepatnya masa berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya berkecimpung dalam sayap pemuda dalam PBB, hasrat saya adalah untuk membantu orang. Dan pada ketika itu saya nampak diri saya sendiri perlukan bantuan. Orang muda biasanya mereka tidak tahu ke mana mereka nak pergi. Apakah yang ada di hadapan mereka? Jarang mereka diberitahu. Tak ramai orang yang suka membaca ni. Tetapi kalau kita suka membaca, insya-Allah kita akan tahu di mana kita boleh mengorak langkah untuk kita berkehidupan yang seterusnya. Saya teruskan dengan arena politik saya sehingga saya memegang jawatan di dalam ranting. Dia adalah satu faction, satu bahagian di dalam satu parti. Yang paling bawah sekali adalah ranting, seterusnya bahagian, seterusnya negeri. Jadi saya tadi ikut di ranting dan saya telah menjadi setiausaha pemuda ranting Los Lutong. Disitulah mulanya saya berkenalan dengan lebih ramai orang untuk
tahu lebih lanjut mengenai apa yang boleh dan apa yang kita dapat buat bagi membantu orang lain. Kesimpulannya, berpolitik tidak akan membuatkan Anda susah. Berpolitik juga tidak juga akan membuat Anda senang. Tetapi sekurang-kurangnya pengetahuan mengenai apa yang berlaku di dalam negara ataupun negeri kita ada bersama dengan kita. Sedar tak sedar, politik ini berlaku di sekitar kita. Walaupun ianya adalah di rumah ataupun di tempat Anda bekerja. Maka sehingga berjumpa lagi di masa dan hari yang lain, saya ucapkan terima kasih kerana mendengar cerita saya yang pendek ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guestnya ada loceng. Terbaik. First time-nya cuma Okey, kita teruskan untuk sesi penilaian yang simple sajalah. Silakan Puan Rudia. Kita fokus kepada 5 kaedah tu, bukan isi dia. 5 cara. Saya tu hari tu si bapa steady badan. Yalah. Alasannya Kurang. apa alasan? Digital tu macam bawa untuk bayangkan bersama kejayaan kan. Untuk ngasih suara tu memang dapat menarik minat saya sebagai pendengar terus mengikuti kelanjutannya. Maksudnya dia ada membuat ke-5 cara. Kurang. Ada tak? Tu kurang. Ada. Secara tidak langsung. Digital. Secara tidak langsung. Kegiatan semua penonton Tak ada. Yang itu tidak ada. Yang itu tidak ada. Mirroring tu Saya dia sebenarnya. tak apa. Tapi walaupun tidak ada buat mirroring, tapi Cik Karis ada buat tanya soalan yang pertama tadi. Contohnya, adakah anda tahu tentang demokrasi? So itu juga merupakan soalan. Cuma digalakkan untuk tanya soalan kata ya atau tidak. Sebab kita tidak tahu orang akan ada jawapan ataupun ada idea untuk menjawab. Sebab dia lebih kepada berbentuk fakta. Kalau kita tanya soalan, adakah anda tahu? Kita nak respon saja. Soalannya macam tadi Cik Karis tanya, apakah pahaman politik di sini? Kalau semua orang tak tahu, memang tak ada orang menjawab. Tapi kalau kita tanya soalan, adakah anda tahu pahaman politik negara kita? Ya ataupun tidak, walaupun jawapannya tak tu, tapi dia ada tetap menjawab. So itu tujuan sebenar. So kita nak buat connection dengan penonton. Betul tak? Dari segi logat, boleh menggunakan bahasa Sarawak, boleh sebab penonton memang bahasa Sarawak. So itu pun boleh. Maksudnya okey kot, kegiatan sama penonton. Okey, very good. Daripada 5 buat 4 kira. Ya, betul. Dah nampak? Ya, isinya memang sangat menarik. Jadi saya pun tak banyak sangat memberi perhatian lah tentang perkara sebab ya, fokus dengan isi. Tapi memang benar lah, ada anchor dan soalannya pun memang very interaktif juga lah. So menarikkan perhatian saya sebagai audience. Ya. Okay. Ya. Thank you. Dan tanpa melengahkan masa lagi. Ni nyambung terus ah. Ha? Sambung terus ah. Oh. Okay, alright. Kita teruskan dengan sesi pengucapan yang terusnya yang bertajuk Masyarakat Makin Sedar Kepentingan Termendalam yang akan disampaikan oleh Puan Norhanin binti Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan anda
kempen derma darah. Ada sesiapa tahu tak? Dan ada sesiapa tak yang terlibat dengan derma darah? Boleh saya tahu? Ada seorang tak boleh derma, Wan? Tak tahu ataupun tak pernah? Tak pernah. Bagaimana dengan Tuan Karish? Pernah tak menderma darah? Pernah sekali je. Pernah sekali. Ini maklumat yang saya dapat daripada pengarah Pusat Darah Negara, iaitu Datuk Rosnah Hassan. Dalam sumber dia menunjuk peningkatan dalam menderma darah di kalangan masyarakat sekarang. Dalam masa setahun, peningkatan sebanyak 4 ke 6%. Nampak sekarang masyarakat mulai sedar berkenaan dengan menderma darah. Ya, di sini kita dapat lihat, contohnya di jalan raya kita nampak banner yang besar, jom derma darah. Di kiri kanan jalan raya, di jabatan-jabatan ataupun di shopping mall, pasar raya pun banyak kempen menderma darah. Kenapa ini perlu ada di kalangan masyarakat? Contohnya, derma darah ini membantu masyarakat yang memerlukan darah. Cuba anda bayangkan bagaimana jika kita kekurangan darah. Contohnya seorang pesakit yang mengalami kemalangan dan memerlukan darah pada ketika itu, tetapi bekalan darah di hospital kekurangan. Apakah perasaan anda sebagai ahli keluarga? Yang anda pun memang mencuba untuk menderma darah, dan mungkin juga anda akan cuba mencari rakan-rakan yang dapat menderma darah pada ketika itu demi menyelamatkan satu nyawa. Seperti yang kita lihat, apakah jenis darah yang biasanya berlaku berkurangan pada ketika itu? Biasanya mungkin anda tahu darah yang sering diperlukan. Mungkin Tuan Faizul tahu? Contohnya darah jenis yang AB tu, yang boleh bisik banyak. Darah AB ataupun dan darah O. Ya, O yang senang golek. Ya, betul. Darah O dan darah AB biasanya amat diperlukan kerana dia adalah penderma yang terbaik. Dia maksudnya penderma orang yang mempunyai darah O, dia cuma menerima darah O sahaja, tetapi dia dapat menerima kepada banyak semua orang. Selain itu juga, anda tahu tak bagaimana cara Pusat Darah Negara menyimpan darah? Tak tahu. Darah terbagi kepada 3, iaitu darah merah, platelet dan plasma. Darah merah cuma dapat disimpan dalam 4 darjah Celsius dan dia cuma bertahan dalam jangka masa 42 hari. Manakala platelet darah dia disimpan dalam suhu bilik, iaitu 18 ke 22 darjah Celsius. Tetapi dia cuma bertahan dalam tempoh 5 hari sahaja. Manakala darah plasma dia boleh bertahan selama 2 tahun. Tetapi dia memerlukan suhu sejuk beku. Jadi di sini frozen. Jadi di sini kita dapat lihat platelet biasanya yang kita dengar penyakit denggi. Ya, kita lihat denggi biasanya apabila pesakit denggi dia memerlukan platelet darah. So maksudnya platelet darah itulah yang digunakan untuk mereka
untuk kegunaan pesakit tersebut. Platelet itulah kegunaan, tetapi dia cuma bertahan selama 5 hari. Itulah masalah dia. Tetapi bagi darah merah dan darah plasma pula biasanya untuk jangka masa panjang. Contohnya sakit yang mengalami pendarahan seperti ibu mengandung, kemalangan, itu biasanya kegunaan untuk darah merah dan plasma. Ya, saya di sini berkempen untuk semua masyarakat menerima darah, karena ini adalah salah satu kempen yang paling baik dan paling bagus untuk kita kongsikan bersama masyarakat. Kesimpulannya di sini, marilah kita bersama-sama menerima darah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, dipersilakan untuk sesi maklum balas. Penilaian. Okey. Mesej yang jelas dengan saranan yang jelas, iaitu kita haruslah mendemakan darah, dan saya pun juga tertarik dengan soalan-soalan yang telah ditanya, seperti apakah jenis darah yang selalu digunakan dalam yang banyak iman, dan juga bagaimana mereka menyimpankan darah itu. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang telah menarik perhatian saya. Kalau tentang DAKD itu saya tak sangat, saya tak pasti sangat. Untuk anchor tu memang jelas, kamu ada bagi buat post sikit, lepas tu mulakan dengan menanya soalan. Okey. Sini pula kot. Ada nama? Sama macam Pak Ji. Oh, itu je tambahnya sama macam. Okey, terima kasih kepada Puan Hanif. Terima kasih. Baiklah, kita beri awal ni nak. Seterusnya kita bertajuk Tips Fokus. Dipersilakan Encik Faizul. Hari hujan berjalan basah, burung hingga di atas meja. Jangan suka berkeluh kesah, namun haruslah kita bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sudah makan? Rumah dah take out? Hari ini saya ingin nak menceritakan tentang topik yang kita tidak suka. Bolehkah puan-puan teka apakah topik itu? Tidak. Adakah itu hujan? Adakah itu blackout? Ataupun adakah itu kerja? Dari pantun saya tadi, kamu boleh nampaklah saya ingin nak bercerita tentang kerja. Dan perkara yang saya nak ceritakan tentang kerja ini adalah istilah yang dikenali sebagai deep work, iaitu istilah yang telah diperkenalkan oleh seorang profesor bernama Cal Newport. Jadi dalam ucapan saya ingin nak menjawab dua soalan. Pertama, apakah maksud istilah deep work? Dan kedua, bagaimanakah kita boleh menerapkan kaedah-kaedah deep work ini di dalam hidup kita. Jadi pertama sekali, apakah itu deep work? Deep work ini merupakan aktiviti di mana kita fokus dengan satu kerja saja dengan tanpa gangguan dan menolakkan tanpa gangguan. Dan salah satu cara untuk memahamikan istilah ini, kita boleh fikirkan ini secara sebuah equation, iaitu kerja sama dengan intensity darab dengan masa. Jadi waktu kita nak buat kerja ni, kita selalu fikir, kita mesti mengambilkan banyak masa untuk buat kerja, atau menggunakan lebih banyak masa untuk menulis, membaca dan sebagainya. Tetapi dalam deep work ini, kita lebih fokus kepada intensity, atau menaikkan intensity kerja itu, supaya kita boleh siapkan
kerja yang sama yang banyak orang lakukan dalam 2-3 jam, tapi kita boleh lakukan mereka dalam 1 jam. Itulah istilahnya deep work. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapakah sini ada telefon bimbit? Dan Pernahkah anda terfikir berapa lama kita menggunakan masa kita dengan telefon bimbit? Secara rata-ratanya, kebanyakan manusia di dunia ini telah menggunakan masa sebanyak 3 ke 4 jam sehari dengan telefon bimbit mereka. Dan saya pun ada tengok dalam screen time management, dengan izin screen time management saya pun dapat nampak saya telah menggunakan dalam 1 minggu itu saya telah menggunakan sebanyak 5 jam untuk social media. Dan boleh fikir juga lah, dalam 5 jam itu saya patut gunakan masa itu untuk prepare untuk speech ini. Jadi dari situlah saya nak gerak daripada zone, daripada apakah itu deep work dan kepada kaedah deep work. Dan daripada kaedah itu saya ingin nak membagikan kepada 2 dimensi. Dimensi pertama adalah ruang. Jadi waktu kita nak fokus dengan kerja, pertama sekali yang kita patut fikirkan adalah ruang pekerjaan kita. Bayangkan apabila kita nak menulis sebuah buku atau sebuah esei. Kita ada komputer di depan, ada keyboard, dan kita ada telefon di sebelah kita. Kalau kita ada notifikasi, apakah benda yang kita lakukan? Adakah kita akan fokus dengan kerja ataupun kita akan ambil phone kita? kita akan berhenti. Ya, kita akan berhenti dan kita ambil phone. Lepas tu kita buka apps lain, lepas tu buka lah Facebook, tengok macam-macam lah. Jadi habislah 2-3 jam. Berjangkit ya. Berjangkit dan sebab ini macam jangkit lah. Dan saya pun banyak juga salah kerana itulah. Jadi salah satu saranan yang telah diberi oleh Cal Newport tu adalah kalau kita nak buat kerja, kita haruslah letakkan phone kita di dalam bilik lain, ataupun bagikan phone kita pada kawan kita atau family kita supaya kita tidak terganggu. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kita haruslah letakkan silent atau letakkan aeroplane mode waktu kita cuba menjalankan kerja kita. Dan dimensi kedua, iaitu masa, adalah berkenaan dengan bagaimana kita menjadualkan masa kita apabila kita nak melaksanakan deep work ini. Jadi kebanyakan orang yang suka melaksanakan deep work, mereka suka buat ini dalam awal pagi ataupun daripada 6 pagi sampai 10 pagi. So waktu kita pergi kerja, kebanyakan kita terus nak menjawab email, membuat kerja yang tidak memberi banyak yang tidak menggunakan banyak beban. Tapi kalau kamu jadualkan kerja kita dari pukul 6 ke 10, buatkan kerjaan yang susah dulu, jangan interaksi dengan orang lain, dan hanya menjawab email dan sebagainya pada waktu tengah hari. Dari situ kita boleh menyiapkan lebih banyak kerja. Jadi itulah antara 2 perkara yang telah disarankan. Pertama, ruang kerja, dan kedua, cara kita menjadualkan masa kita. Jadi dalam buku Nicholas Carr, dengan izin, dia telah menulis buku yang berjudul Shallows: How the Internet Control Our Mind. Dia telah menyarankan bahawa internet ini menyarankan kita bahawa kita haruslah berhati-hati dengan internet. Karena internet ini atau dunia digital kita sekarang banyak mengawalkan minda kita untuk dan seterusnya mengawalkan hidup kita. Dan oleh itu dengan menyerapkan kaedah-kaedah di buku itu, kita bolehlah mengawalkan minda kita supaya kita tidak dikawal oleh internet, namun kita akan mengawalkan internet untuk beraktiviti kita sendiri. Sekian, terima kasih. Cik Ari, kita menilai. Saya agak over tadi ya, sampai terlalu minat dengan topik, sampai saya pun bercakap apa aku buat pada dia berjangkit kan? Jangkit. Sebab perkara tersebut berlaku selalulah. Jadi secara keseluruhannya, Cik Faizul, saya suka pecahan-pecahan topik anda, dan anda telah gunakan banyak yang maksud saya anda telah perbaiki banyak daripada ucapan yang sebelum ini.
I think posture pun dah bertukar pada malam ni, ada lebih bagus. Cuma kesinambungan ayat tu, perkataan tu perlu kita improve lagi lah. Okay. Dan cuba kurangkan penongkat kata, because penongkat kata memang masih jelas pada Faizul. Kita coba kurangkan, kalaupun ada kita buatnya secara yang orang tak perasan. Jadi untuk BAKD saya rasa ada digunakan, Banyak. ada digunakan dan lain okey lah. Seronok lah dengan topik tersebut. Terima kasih. Silakan. Mungkin bagi saya perlukan cap untuk kesinambungan the next isu yang kedua untuk So transition itu transition. tadi tak smooth sangat kan? Okay. Mungkin saya tidak faham sesi tajuk isi pertama dengan kedua yang disambung. Boleh nanya soalan sikit lah mengenai topik kita. Jadi kalau macam saya bekerja banyak menggunakan telefon. Jadi apakah deep work ya? Satu lagi mengenai deep work tadi bila you sebut deep work, pada mula-mulanya saya si nangkap. Saya fikir saya si tahu apa sebenarnya. You kena explain. Ini adalah dalam perkataan Inggeris. Deep, istilah Inggeris, deep work. Maybe you kena elaborate sikit mengenai sebutan tersebut. Saya pun tak faham tadi. Dan selepas tu bila awak gunakan, jadi kita dah familiar. Jadi bila lama-lama sikit disebut tadi baru saya tangkap apa maksud tu. apa maksud. Terus dari mula tu kena explain apa maksud. Ya. So, tadi masalah saya cuba hafalkan definisi tapi saya pun lupa lah. Lupa lagi. Biasalah. Jadi sebab tu lah macam saya tukar sikit buat equation tu lah. Diri tu pun macam tak clear sangat. Tapi pasal yang banyak guna telefon tu kan, dulu pun saya sewaktu dulu saya involved dalam student organization, jadi banyak guna message juga lah. Dan banyak ganggu saya juga waktu saya tengah belajar. Jadi dari situ pun dia pun ada bagi saranan untuk menggunakan ada satu teknik itu, iaitu Pomodoro teknik. Jadi basically dalam teknik ini kita macam 25 minit kita buat kerja, 5 minit rehat. Di 25 minit tu kita tak layan semua telefon tu lah. Tapi kita pun bagi tahu semua teammate kita bahawa kalau ada sesuatu yang urgent, telefon. Kalau tak, message saja. So dari situ pun saya belajar juga lah. So dulu saya waktu saya receive notification, saya selalu anggap bahawa semua ini urgent kan. Macam urgent, tapi waktu saya letakkan 25 minit, saya tak layan semua itu. Waktu habis 25 minit bekerja, 5 minit saya telefon, saya baru sedar lah sebenarnya semua ini tak urgent sangat. Jadi itulah. Okay. Buat Alright. kedua tu. Okay, Puan. Okay, very good. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan topik yang terakhir, tips jimat cermat yang akan disampaikan oleh Ambil videonya deh. silakan. Yang akan disampaikan oleh Puan Rubiah James. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat malam kepada teman-teman seperjuangan semua. Hari ini kita semua tentunya berada dalam lingkungan yang sehat karena kita semua gembira dengan cerianya berada bertemu untuk menimba ilmu pada malam ini. Saya minta tanya kepada kalian semua hari ini semua. Ada tak di antara kita ini yang tiap kali membeli barang akan menyimpan resit pembelian? Siapa yang tak simpan? Angkat tangan. Oh, siapa yang tak simpan? Saya biasa simpan. Jangan simpan. Tak simpan. Banyak simpan. Banyak simpan. Resit lebih banyak daripada duit. Tuan dan puan-puan yang simpan itu, adakah apabila Anda hendak menyemak balik resit tersebut atau bil tersebut, adakah sampai dakwatnya pun tidak nampak? Ada. Ya. Sebab tujuan kita simpan, kita hendak mengira perbelanjaan kita pada bulan tersebut. Tetapi kita tidak buat, kan? Menyimpan resit
ataupun rekod pembelian kita seharian adalah salah satu daripada cara untuk kita berjimat cermat. Kerana dengan adanya rekod keberadaan kita, kita boleh memperbaiki kedudukan keuangan kita. Salah satu daripada cara untuk kita berjimat cermat. Sebagaimana yang kita alami sekarang, semua kita berusaha untuk menjaga pembelajaran kita, walaupun gaji kita dalam sebulan adalah yang boleh dibanggakan. Tetapi kita sentiasa nak beringat supaya setiap hujung bulan gaji kita adalah mencukupi untuk semua pembelanjaan. Di sini saya ingin kongsikan sedikit tips untuk kita berjimat cermat. Mungkin tuan-tuan dan perempuan semua pun ada cara kita berjimat cermat. Satunya dengan merancang pembelanjaan dapur kita. Salah satu contohnya dengan menyenarai apakah keperluan yang hendak kita beli semasa kita hendak pergi membeli barang. Semua kita di sini, termasuk tuan-tuan dan perempuan, ada tak menyenaraikan? Ada kan? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Oke. Coba kita bandingkan apa yang lebih menyenangkan kita, menyenaraikan ataupun tidak. Apabila kita menyenaraikan, kita sudah sedang maklum apa yang kita hendak beli. Kita tidak akan membeli sesuatu yang di luar kehendak kita. Di sini boleh membantu kita untuk berjimat cermat. Kalau kita tidak membuat perancangan, kita akan membeli sesuka hati. Sedangkan barang atau makanan tersebut kita tidak perlukan. Jadi lain-kali kita boleh fokus untuk membuat cara ini, senaraikan dulu apa yang kita hendak beli sebelum kita melangkah ke pasar raya. Dan seterusnya, setiap di antara Anda, berapa kalikah tuan-tuan ataupun puan-puan membersih peti sejuk kita di rumah? Adakah setiap bulan, 6 bulan sekali ataupun setahun sekali? Kalau kita coba bersihkan peti sejuk kita, baru kita tahu apa yang ada dalam peti sejuk tersebut. Pernah tak kita mendapati buah-buahan seperti apple ataupun limau yang kita beli, apabila kita membersihkan peti sejuk sudah buruk, ataupun serang sudah buruk, tak boleh dimakan, sedangkan barang keperluan tersebut amat mahal. Jadi di sini menunjukkan sikap pembelajaran kita. Kalaulah kita mengamalkan amalan ini, bersihkan peti sejuk kita, kita boleh tahu apa keperluan yang kita kurang, baru kita pergi membeli. Kita akan jimat duit kita dan kedudukan ekonomi kita mungkin akan terjaga sedikit karena sikap kita walaupun nampak kecil, tapi membawa impak yang besar pada kita semua. Dan seterusnya, kalau pergi ke pasar raya, pastikan dalam keadaan perut yang kenyang. Pernah tak kita alami situasi kita pergi ke pasar raya, kita nampak KFC kita nak masuk, nampak McDonald nak masuk, nampak Hokkaido cheese kita nak duduk sana, sebab kita lapar. Coba kalau kita kenyang, kita pergi ke pasar raya, kita terus membeli barang keperluan. Kita tidak akan membazir duit untuk membeli barang makan yang mana amatlah mahal. Dan sesungguhnya kalau kita hendak membeli beras juga, rancangkan seminggu sekali. Jangan kita berulang-ulang kali pergi ke pasar raya, karena akhirnya kita akan membeli banyak membandingkan apa keperluan kita. Dan cari kedai ataupun pasar raya yang ada menawarkan jualan hebat ataupun barang-barang yang ada promosi, yang ada diskon, supaya kita boleh merancang pembelanjaan kita. Siapa di antara kita ini yang tiap kali membeli barang, kita teliti dulu mana kedai yang ada buat tawaran harga, yang ada buat promosi, ataupun kita tak kira itu semua. Yang penting kita pergi membeli barang. Jadi kalau kita teliti, nak berjimat cermat dan menjaga kedudukan keuangan kita, diharap kita boleh buat dulu kajian kedai mana yang menawarkan harga yang lebih murah, yang ada menawarkan diskon terhadap barang-barang tersebut. Dan diharap semoga tips yang tidak seberapa ini boleh membantu kita. Memang ada di antara kita yang ada tips-tips sendiri dan kita boleh coba
amalkan ataupun yang saya kongsikan tadi, dan saya percaya saudara-saudari semua ada cara sendiri untuk berjemaah. Sekian, terima kasih. Yes. Rupiah, ya kan? Okey, VAKD saya tak nampak, tapi banyak kepada anchor, penampilan okey. Kegiatan bersama penonton ada, kecuali visual je saya tak nampak. Kalau boleh dibaiki visual macam mana ya? Apa yang saya perlu berarti? Apa yang saya perlu selitkan lagi yang kurang dari segi visual? Seperti yang Puan Hanin Cerita lah, cerita. Cerita. Hari ini saya nak beli susu tapi tiba-tiba nampak Milo pula. cerita lagi lah. Macam yang Tapi kalau Info banyak kalau dapat. saya fikir ada juga yang digunakan tadi. Saya dapat bayangkan lah peti air. empat peti yang Saya Dia, dapat bayangkan lah. dia sebenarnya tidak semestinya kita menjuruskan kepada penggunaan perkataan. Tetapi tujuannya ialah kita, apa yang kita sampaikan, kita boleh menggalakkan penonton untuk melakukan perkara yang berkaitan dengan BAKD. Contoh tadi soalan, siapa yang di sini menyimpan resit terus dalam kepala saya? Aku memang banyak resit dalam beg. Faham? So saya menggunakan visual saya. Walaupun ayat itu tidak digunakan untuk membayangkan, tetapi ada. Cuma kalau Menubiah tanya macam mana nak perbaiki, saya boleh kata dalam 5 ini okey lah, boleh. Cuma dari segi keyakinan dalam menyampaikan, aura tu yang kurang. Puan. Sebutan tu masih lagi. Sebutan tu yang masih lagi. Kita pergi tengah-tengah macam kita berucap tadi. Okey. Pertama sekali saya nak madang kita tahniah, suara kita ada berubah gitu. Yes. Tahniah. Yang kedua, okey, sekarang coba kita selangkah ke depan. Selangkah ke belakang. Kita coba pola tok lagi. Kita dah boleh bercakap. Intonasi dah boleh berubah. Tak bocor-bocor pula. No, kita dah di tahap 2, jadi kita dah boleh bergerak dengan tujuan. Jadi mungkin tak boleh praktikan benda yang lagi. Tahniah, hari tu ada peningkatan. Aku dah tutup Sarawak dah tu. Perasaan tak macam saya ada macam cungap nervous. Saya sendiri macam rasa saya macam ada sedikit lah. Intonasi ada berubah. Jadi untuk Puan Rupiah nampak lebih macam, perasan tak kalau Khalif bercakap dengan Faizul bercakap, walaupun Faizul still baru, tapi dia punya aura bercakap tu ada sebab sebutan jelas. Macam Puan Rupiah memang dari dulu lagi saya perasan banyak main curi masa bercakap. Contohnya kan, Assalamualaikum, faham tak? Sebutan cakap satu persatu untuk jelas. Cari idea kali itu kan. Aku tak fikir nak cakap apa. Macam mana? Laju dan macam mencuri perkataan, mencuri mana? Mencuri sebutan tu. Curi ayam lah. Mencuri ayam. Gap Just perbaiki yang itulah. Saya tengok dari segi susunan bagus. ucapan dah okey dah. Bagus. Dah semakin bagus. Suara, lantunan suara makin bagus, cuma dari segi sebutan. Berlatih yang itu, mungkin berlatih yang itu. Boleh buat rakaman video sendiri, cuba untuk berlatih, sebut satu persatu. Kita belajar satu lagi tips. Satu lagi itu, belajar bercerita sikit. Macam Hanim pandai bercerita kan? Kita belajar dari cara-cara macam Hanim bercerita kan? Contohnya tadi lah, saya hari tu nak pergi ke pasar nak beli Milo, susu. Tapi nampak Milo di sebelah macam sedap je. Bila kita bercerita pasal perut kenyang berjalan tadi ya. Jadi mungkin that one boleh elaborate, kita pun visual lah. Tapi tahniah lah hari tu sangat baik. Dalam bahasa ibu dah lain kan, bukan bahasa Melayu. Sangat baik, sangat baik. Sama kita lancar, orang lain memang kemudian Melayu. Tak apa. Ya, teruskan. Baik,
Alright, kita ucapkan terima kasih kepada semua pemidato yang sempat berpidato pada malam ini. Malangnya kita tak dapat dengar pidato yang dari jurulatih kita malam ini. Kita berikan pengecualian kepada beliau dengan harapan minggu-minggu yang mendatang beliau masih dapat hadir ke kelas kita bersama dengan kita, insyaAllah. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.12 bersama dengan Bob YP. Apa khabar semua? Ada pesanan, Bob? Okey, jangan lupa subscribe Garis Smart Channel sekarang. Subscribe tekan butang lonceng. Okey, terima kasih.